Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Jadi mereka yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita as-sihhatu wal afiyah yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti, insya-Allah. Okay, muslim dan muslimat sekalian, kalau minggu lepas kita belajar berkaitan dengan nikmat sihat, nikmat lupa kan. Jadi pada malam ini kita akan berbicara bagaimana orang yang nyanyuk. Bagaimana orang yang nyanyuk berkaitan dengan solat dan puasa dia. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, al-hayatud dunya hiya min khalqillahi adama hatta mauti kullil bashari wa qiyami yaumil qiyamah. Dikata kehidupan dunia ni dia bermula daripada semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada semua manusia mati, iaitu ketika mana berlakunya hari kiamat. Itu dipanggil kehidupan dunia. Bermula daripada penciptaan Adam AS sampai kepada hari kiamat. Itu dipanggil kehidupan dunia. Ammal hayatud dunya likulli wahidin minna famin wiladatihi ila mautihi. Adapun kehidupan dunia nisbah kepada kita semua bermula daripada mula kita lahir sampai kepada kita mati. Faman mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati bermakna bermulalah kiamat bagi dirinya. Ay yarama lahu min khairin wa ma alaihi min syarrin. Maknanya selepas dia mati itu dia dapat lihat segala kebaikan dia buat dan segala keburukan dia buat. Sebab itulah satu-satunya cara untuk kita nak selamat di hari akhirat adalah dengan cara kita bertaubat dan beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah siapa yang mendapati dalam buku catatan amal dia itu istighfar yang banyak. Kita istighfar sama, semoga segala kesalahan kita itu dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fal insanu fid dunya yang syaghilu bima yarahu bi'ainaihi wa yaghfalu 'anil masiri allazi yantasiruhu amma qarib. Manusia di dunia ni dia sibuk dengan apa yang dapat dilihat dengan dua matanya, dengan mata kasar dia, tapi dia lupa terhadap tempat kembali yang kematian yang menunggu dia bila-bila masa kan. Maknanya sisa pada kita yang bahawa manusia ni hok mana dia nampak dengan mata kasar itulah dia kejar kan. Kalau orang kata petang ni kita nak bagi duit 100 orang, memang penuhlah tempat tu kan. Tapi Nabi SAW menjanjikan siapa datang masjid mendapat pahala 27 kali ganda, tapi tak nampak. Jadi itu beza. Wallazi sayatihi fi waqtin mufaji, di mana mati tu
datang dalam keadaan yang tak tahu, dalam keadaan yang mufaji, di mana dalam keadaan yang tiba-tiba. Pasal dalam Musnad Khabar Sahih 2 ni, bagaimana seorang tu dia daripada Pasir Putih kan, pergi ke Macang, naik Hailak, sampai di Macang nak beli apa dipanggil peralatan apa ni, spare part kereta tu, tiba-tiba ditembak, umur 37, mati. Maknanya dalam perkiraan dia umur 37 dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang tak ada apa-apa, tiba-tiba mati ditembak oleh seseorang. Maknanya mati itu dipanggil datang dalam keadaan yang mufaji, dalam keadaan yang tiba-tiba. Okay. Wa dunya tabi'atuha ghararah. Tabiat dunia ni dari segi tabiatnya adalah menipu daya. Maknanya manusia tertipu daya dengan kesenangan dunia, galik dengan dunia, lupa akhirat. Taghurul insan, maknanya dunia ini menipu daya manusia. Wa tushghiluhu bi ahdathiha wa tughriqu fi tafasiliha. Dengan makna dunia ini menyibukkan manusia dan menenggelamkan manusia di dalam keseronokannya. Fatulihihi an masirihi wa akhiratihi, lalu dia melalaikan manusia daripada akhiratnya. Jadi kecuali orang-orang yang diberi ilmu dan iman oleh Allah Azza wa Jalla, dia dapat nilai mana yang terbaik baginya dan mana yang sementara baginya, kan? Okay. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, insya-Allah pada malam ini kita ada 4 soalan yang ingin dikemukakan, dan apakah jawapan kepada soalan tersebut. As-soalul awal, soalan yang pertama. Ummi ujriya laha amaliyatun jarahiyatun fi qa'il jamjamah. Dia kata ibu saya ni telah menjalani dipanggil apa, pembedahan otak. Dipanggil al-jamjamah ni, bedah otak ni kan. Okey, bedah otak. Wal'an hiya tataharrak walakin la tastati' an tusnida zahraha. Sekarang dia boleh bergerak sedikit, tapi dia tak mampu nak menyandarkan belakang dia sebab terlalu sakit. Wala tastati'ul masya, dan ibu saya ni tak mampu nak berjalan. Wa nisbatul wa'yi indaha nisfu, dari segi ingatan dia pula separuh. Maknanya lemahlah. Hal tasqutu anha as-salatu, adakah sembahyang baginya tak wajib? Jadi soalan ni macam tu, di mana bagi orang yang menjalani pembedahan otak, ingatan dia pun kurang, macam mana sembahyang dia? Jawapan min syuruti wujubis salatil aqlu, di antara syarat wajib sembahyang adalah berakal, kan? Fa ghairul aqili la tajibu alaihi salatu, orang yang tak ada ingatan maka tak wajib baginya sembahyang, kan? Sebab syarat utama kepada sembahyang adalah ada ingatan dalam diri dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat al-qalam daripada 3. Yang pertama, anin naim hatta yastayqiza. Yang pertama orang tidur. Orang tidur sehinggalah dia sedar. Maknanya ketika mana dia tidur tu memang tak menjadi apa-apa taklif. Katakanlah dia tu tidur tengah hari, kan, sedar pukul 5, maka zuhur tadi macam mana? Tak berdosa, tapi dia kena qada lah, kan. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima, yang kedua daripada kanak-kanak sehingga dia sampai umur. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqila, orang yang gila sehingga dia kembali sembuh daripada suasana gila tadi, mana ingat kembali. Jadi 3 ini tak wajib sembahyang. Wal aqilu huwa man yudriku ma hawlahu wa yafhamu al-khitab wal jawab. Orang yang ingatan dia kuat ataupun ada ingatan dalam diri dia adalah orang yang tahu sekeliling dia, kan, dan tahu kalau kita soal dia hari ni hari gapo, sembahyang subuh berapa rakaat, sembahyang zuhur berapa rakaat. Maknanya dia boleh interaksi dengan kita. Itu dipanggil orang yang ada ingatan. Fa in kanat walidatuka tudriku ma hawlaha wa tafhamu al-wudu'a was-salata
wa yumkinuha al-qiyamu bizalika fa inna as-salata wajibatun 'alaiha. Sekiranya ibu kamu tadi faham apa yang sekitar dia dan dia tahu apa itu wuduk, apa itu solat, dan dia memang boleh sembahyang, maka sembahyang adalah wajib baginya. Jadi maknanya walau sakit setara mana pun memang sembahyang adalah wajib sekiranya akal itu masih ada. Wa in kanat la tudriku fas-salatu ghairu wajibatin 'alaiha. Sekiranya dia tak ingat apa-apa, kita tanya sembahyang subuh berapa rakaat, dia kata 5. Jadi itu memang tak wajib sebab memang hilang ingatan kan. Jadi kita tanya dia kita tanya Zuhur berapa rakaat, dia kata 3. Jadi maknanya memang tak wajib sebab memang dia hilang ingatan. Okey. Wa idza kana al-waqi'u min halil mar'ati ma zukira wa hiya tafqahu ma yuqalu laha fa innaha tu'maru bis-salati 'inda dukhulil waqti. Mengikut realiti kepada wanita yang disebutkan tadi, dia faham apa kita cakap kan, maka dia wajib menunaikan sembahyang ketika mana masuk waktu. Memang kita kena suruh dia sembahyang. Wa tusalli hasba haliha, dan dia sembahyang mengikut kemampuan dia. Kalau dia boleh berdiri. Kalau tak mampu berdiri, dia duduk. Kalau tak mampu dia duduk, dia boleh baring kan. Dia boleh apa dia panggil baring. Walau bitayammum iza ajizat an isti'malil ma'. Kalau dia tak mampu nak berwuduk menggunakan air, dia boleh bertayammum. Wa tu'maru bis-siyami fi syahri Ramadan wa tasum hasba haliha. Dan ketika masuk bulan Ramadan kan, dia hendaklah disuruh dia menunaikan puasa, dan dia puasa mengikut kemampuan dia. Katakanlah dia ni orang yang boleh berpuasa, dia puasalah. Sekiranya dia tak mampu berpuasa, dia boleh qada sekiranya selepas Ramadan nanti dia sembuh, dia sihat. Tapi kalau sekiranya penyakit dia ni memang tidak ada, dia panggil apa, la yurja shifa'uhu, tidak ada harapan sembuh, dia memang sakit macam tu, maka puasa dia itu perlu dibayar dengan fidyah sahaja, sehari secupak berapa, lebih kurang dalam tak sampai RM2 pun, kecuali sekarang ni beras mahal kan. Mungkinlah RM2 lebih kurang kan. Kalau bermakna kalau 30 hari tu RM60. Itu je lah untuk bayaran bagi orang yang tak mampu berpuasa dan dipanggil apa, kesihatan dia tu memang tidak ada harapan sembuh. Okey. Wa in kanat la ta'rifu waqta as-salati was-siyami wa la tafqahu ma yuqalu laha falaysa 'alayha siyamun wa la salatun. Sekiranya dia tak tahu apa itu waktu sembahyang, apa itu puasa, dia tak faham apa kita cakap, dia jawab koseh-koseh, maka dia tak wajib sembahyang dan tak wajib puasa sebab ingatan dia telah hilang. Itu dipanggil orang yang nyanyok. Okey. Fa iza ta'ana al-mar'u fi sinni wa qad baqiya ma'ahu idrakuhu wa aqluhu fa huwa ma'murun bis-salati wa la tasqutu anhu. Sekiranya seseorang yang dipanggil apa, warga emas kan, warga emas, tapi ingatan dia tu masih lagi ada kan, walaupun dia dah tua, umur 70, umur 60, umur 80, tapi dia masih lagi ingatan dia tu memang ada, maka dia kena suruh sembahyang, dan sembahyang itu tetap wajib ke atasnya. Wa yusalli 'ala al-hay'ati allati yumkinuhu biha ada al-fardi, dan dia perlu sembahyang mengikut keadaan kemampuan dia, qa'iman atau qa'idan atau ala jambin, sama ada berdiri ataupun duduk ataupun baring. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salli qa'iman, sembahyanglah secara berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tak mampu kamu boleh duduk, fa illam tastati' fa ala jambin, dan kalau kamu tak mampu maka boleh kamu mengiring. Jadi maknanya sembahyang ini adalah wajib bagi orang yang sakit selagi mana ada akal, selagi mana ada ingatan. Wa in kana walidukum qad ya'tarahu ma ya'tari ba'd an-nas fi kibarihim fa asbaha la yudriku fala salata alaihi. Sekiranya ayah kamu
kan terkena penyakit apa dia panggil nyanyuk tadi, dan dia memang tak tahu gapo kan, tak tahu gapo kan, maka tak wajib sembahyang ke atasnya. Wa itraku yusalli ala halihi. Tapi orang yang macam mau kena stroke kan, kalau kita tanya dia nak sembahyang ke, nak kan, tapi sembahyang zuhur tu 3 rakaat kan, maka dia kata wa itraku yusalli ala halihi, biar dia nak sembahyang lagu mana, nak baca gapo, tak saya baca Fatihah ke, biar. Sebab orang yang saya perhatilah macam orang yang macam apa, orang yang kena stroke tu kan, memang kena nyanyuk, stroke lagi, memang dia nak sembahyang tapi sembahyang mengikut diri dia tu. Memang sembahyang dia tak sah pun dan tak wajib pun, tapi dia kata wa itraku yusalli ala halihi, ikut dia. Fa innahu ghairu mu'akhazin ala zalika, kerana tak diambil apa-apa tindakan terhadap diri dia. Wa idza kana yudriku ahyanan wa la yudriku ukhra, tapi kadang-kadang orang ni tika-tika okey ingatan dia, tika-tika tak okey. Tika-tika ingat betul, tika-tika tak ingat. Fa huwa mutalabun bil ada hala idrakihi duna al hal allazi la yudriku fihi. Ketika mana dia ingat, maka dia wajib sembahyang. Ketika mana dia hilang ingatan, maka gugurlah sembahyang ke atasnya. Faham kan? Itulah keadaan orang yang nyanyuk tu, tengok keadaan dia kan. Ketika mana dia tu okey, wajib sembahyang. Ketika mana dia tidak okey, maka tak wajib sembahyang. Jadi yang penting ingatan tu setara mana. Itu soalan yang pertama kan. Tak ada soalan daripada ni kan, tak ada kan. Okay, soalan yang kedua, as-soalu tsani, hal 'ala al-marid al-faqid liz-zakirati kafaratun lis-shaumi was-salati? Adakah orang yang berpenyakit nyanyuk dikenakan bayaran dipanggil apa, bayaran fidyah puasa ataupun kafarah puasa dan solat? Okey, soalan dia, usiba walidi bijalatati faqdin ala isrihan nutqa wal fahm. Ayah saya ni terkena penyakit jaltah. Jaltah di mana dia nyanyuk. Nyanyuk kan, menyebabkan dia ni memang orang panggil apa, hilang ingatan dia, nak bercakap tak boleh, nak faham pun tak boleh. Wa asabahu faqdun lizakirah kan, dan dia memang hilang ingatan dah kan. Walizalika huwa la yastati'u as-sawma wala salah, menyebabkan dia ni tak mampu puasa dan tak mampu sembahyang. Wa uridu an a'rifa hal 'ala al-marid al-faqid liz-zakirati kafaratu lis-sawmi was-salah. Cuma dia kata saya nak tahu, adakah orang yang sakit macam ayah saya tadi dikenakan kafarah, dikenakan fidyah puasa dan juga sembahyang. Okey. Al-jawab, jawapan dia, amma halatu walidika as-sihhiyah fahiya tahtamilu amrayni. Dia kata keadaan ayah awak tadi dua. Keadaan ayah awak tadi dua keadaan. Awalan, yang pertama, ay yakuna qad wasala ila marhalatin nasiya kull shay'in. Yang pertama dia kata mungkin ayah awak tadi hilang ingatan secara menyeluruh, memang tak ingat betul, tak ingat betul, nyanyuk. Min kaifiyatis salati was-shaumi wat-taharah, nak sembahyang pun tak tahu cara mana, nak puasa pun tak tahu cara mana, nak berwuduk pun tak tahu cara mana. Walau zukira la yatazakkar, kalau kita beri peringatan pun dia tak ingat. Walau ulima la yata'allam, kalau kita ajar pun dia tak mampu nak belajar. Fa huwa sara ashbaha bi faqidil aqli atau faqidil aqli fi'lan. Orang seperti ini adalah orang yang ibarat faqidil aqli, orang yang hilang ingatan, nyanyuk. Famislu hadza saqata anhu taklif wa la yajibu alaihi salatun wala saumun wala kaffarata alaihi wala qada. Orang seperti ini tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak kena kafarah, tak kena bayar denda, tak kena fidyah dan tak kena qada. Jadi maknanya tak ada apa-apa kan. Li'annahu lam yu'adda mukhataban bil ibadati wat takalif bi syaklin 'am. Kerana orang tadi di luar daripada tanggungjawab, tidak ada dikenakan apa-apa tanggungjawab kerana dia hilang ingatan. Wajah fil hadis, dalam satu hadis,
an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat al-qalam daripada 3, anis saghiri hatta yablugha, daripada kanak-kanak sehingga dia sampai umur, wa anin naimi hatta yastayqiza, daripada orang tidur kan, orang tidur masa tidur tu memang tak ada apa-apalah sehinggalah dia tu sedar kan, wa anil musab hatta yukshafa anhu, dan orang yang gila sehingga dia sembuh kembali. Okey, fahaza rufi'a taklif anhu hatta yarji'a ilaihi aqluhu, jadi orang yang hilang ingatan tadi tak ada apa-apa tanggungjawab sehinggalah dia kembali sembuh. Fa in tahassana waliduka wa adat lahu zakiratuhu ada alaihi alwujub, tapi kalau ayah awak tadi kembali sembuh, kembali ingat ingatan dia kembali sembuh, maka kembalilah kewajipan tadi, kena sembahyang. Wa amma ma sabaqa falaysa alaihi qada'uh, ada pun benda yang lepas ketika mana dia nyanyuk tu kan, macam mana sembahyang dia, maka tak perlu qada', li'annahu laysa mukhataban aslan khilal zawali aqli, kerana dia tu memang di luar daripada tanggungjawab dan tak diberi apa-apa tanggungjawab sepanjang dia hilang ingatan. Sanian, yang kedua, ayyakuna faqdana lizakirati laisa kulliyan, dia kata mungkin dia tu ingatan dia tu taklah hilang 100%, cuma sikit, dia lemah sahaja kan. Fahuwa law zukira bis salati tazakkar, kalau kita sebut bab sembahyang ni dia ingat, wa tazakkar mawaidaha, dia ingat waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh, dia ingat kan. Walau zukira bi kaifiyatiha yatazakkar, kalau kita royak sembahyang zuhur gini dia ingat. Walau zukira bis siyami fa innahu yatazakkar wa yafhamu al makna, kalau kita beritahu dia tentang puasa, dia tahu dan dia faham makna puasa. Fa aqluhu ma'ahu wa in kana fihi dha'if, maka bermakna dia masih lagi ingat sekalipun ingatan dia sedikit kurang kan. Fa fi hazil hal yabqa mukhataban bis salawati was siyam wat takalif asy-syar'iyyah allati yuqaddaru 'alayha kan, maknanya ataupun allati yaqdiru 'alayha, dalam keadaan ini maka dia wajib menunaikan sembahyang, dia wajib menunaikan puasa, dia wajib menunaikan apa-apa yang kewajipan yang lain, sebab dia masih lagi ada akal, ingatan tu ada lagi walaupun lemah. Yang hilang akal sepenuhnya itulah yang tak wajib. Kalau dia ingat tak ingat, tu masih lagi ingat, maka bermakna wajib sembahyang. Okey, falau dakhala waqtu solati yuzakkaru bizalika, sekiranya masuk waktu sembahyang, kita kena royak. Wa yatatahharu wa yatawadda'u kaifa mastata', dia kena bersuci, dia kena berwuduk mengikut kemampuan dia. Wa yusalli 'ala al-hali allati yaqdiru 'alayha qa'iman aw qa'idan aw na'iman 'ala jambin, maka dia perlu sembahyang mengikut keadaan kemampuan dia, sama ada berdiri ataupun duduk ataupun mengiring. Okey, boleh faham kan? Itu soalan yang kedua. Walau dakhala syahrul Ramadan wa huwa ajizun 'an as-siyam ma'a ma'rifatihi wa fahmihi lit-taklif fa innahu yukhatabu bil fidyah aw al kaffarah bi it'am miskin an kulli yawm. Sekiranya masuk bulan Ramadan, orang tak adilah, dan dia ni memang tak mampu nak puasa dan tak ada harapan sembuh, maka dia perlu bayar fidyah sehari secupak kepada seorang miskin. Mana dia boleh pilih lah kan. Okey, boleh bagi duit pun boleh. Walau kana aqluhu ya'ti ahyanan wa yazhabu ahyanan fa innahu yukhatabu bit taklif inda fahmi wa yazulu anhu al-khitab inda adami fahmi. Sekiranya akal dia tadi sekali okey sekali tak okey, maka ketika okey dia wajib menunaikan sembahyang, dan ketika mana tidak okey maka tak wajib menunaikan sembahyang dan puasa. Okey, yang jelas kan. Muslimin dan muslimat sekalian, as-su'alu as-salis, soalan yang ketiga. Kita ada dua lagi soalan. Nasyal imamu qira'at al-fatihati fi raka'ati tsaniyah min salatil fajri. Imam, seorang imam tu dia terlupa membaca suratul Fatihah
rakaat yang kedua. Rakaat pertama beres, rakaat kedua daripada sujud Allahu Akbar, dia pun Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Dia lupa baca Al-Fatihah. Lupa betul ni kan macam mana. Wasallama duna an ya'tiya bi raka'atin ukhra. Dia pun sembahyang macam biasa kan. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi kan. Wasallama ma'ahul musallun, dan makmum pula sembahyang ikut dia juga, bagi salam juga. Fahal yalzamul musalluna ay yu'idu as-salata kamilatan. Adakah orang yang sembahyang tadi, imam dan makmum tadi, perlu menunaikan sembahyang sekali lagi kan? Okey. Al-jawab, jawapan dia, fa'lam awalan anna al-imam yajib alaihi ruju' ila qawli man yusabbihu bihi min al-ma'mumin wa yunabbihuhu ala al-khata' idza kanu sunaini fa aksar hatta law walaba ala zannihi sawab nafsihi. Dia kata imam ni dia kena ikut dari sudut apa ni, dia kena ikut kata-kata makmum, sebab makmum dia lebih tahu dan makmum dia lebih ramai kan. Sebarang kesilapan yang dilakukan oleh imam diperhatikan oleh makmum, apabila makmum tegur, maka imam tu hendaklah mengikut makmum kan, dari segi teguran tadi. Katakanlah sepatutnya dah cukup 4 rakaat kan, tiba-tiba imam bangun, makmum dah nak baca tahiyat akhir kan, tiba-tiba imam bangun, lalu makmum kata subhanallah, maka dia wajib duduk kan. Itu dipanggil imam kena ikut kata-kata makmum. Okey. Fa iza tabayyana hadza, apabila dah jelas sebenarnya macam ni, fa in kana hadza al-imam qad taraka qira'at al-Fatihah wa syara'a fi qira'ati surah fafattaha alaihi al-ma'mumun falam yastajib wa madha fi qira'atihi faqad kana yajibu alaihim an yufarikuhu wa yutimmu salatahum li anfusihim. Sekira imam tadi terlupa membaca Al-Fatihah, lalu makmum pun kata subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin, imam tak padu, tak cara, terus dengan cara dia kan, maka makmum hendaklah mufarakah. Ni mufarakah sahaja aku mufarakah. Mufarakah mana apa? Bercerai daripada imam. Ataupun dalam bahasa Melayu dia dalam hati lah, sahaja aku bercerai daripada imam. Bukan bercerai dengan bini kan, bercerai dengan imam. Mana bercerai dengan imam, sebab imam tu tak baca Al-Fatihah, tegur pun tak kan. Okey. Wa yutimmu salatahum li anfusihim, maka makmum tadi dia lepas dia mufarakah, dia kena sempurnakan sembahyang dia seorang dirilah. Maknanya Fatihah sendiri, rakaat sendiri, sujud sendiri, tahiyat sendiri dan salam sendiri, maka sembahyang dia tadi sah. Okey, boleh. Wa izlam yaf'alu wa madaw fi mutaba'atihi fal wajib 'alaihim ay yu'idu tilka as-salah. Sekiranya ada makmum yang tak mufarakah dan dia ikut imam sampai habis, imam bagi salam pun dia bagi salam, maka makmum tadi wajib menunaikan sembahyang semula sekali dengan imam yang tak membaca Al-Fatihah tadi. Okey. Kecuali katakanlah sebelum imam bagi salam dia ingat, aku ni tak baca Fatihah rupanya pada rakaat kedua, dia pun bangkit. Dia bangkit kan. Jadi maknanya bangkit tadi untuk menggantikan rakaat yang kedua yang dia tadi tersilap tak baca Al-Fatihah kan. Maka makmum pun ikut sama. Maka dia sempurnakanlah rakaat yang tadi, maka sahlah sembahyang dia. Okey, boleh. Kalau orang tanya, kalau dah bagi salam macam mana? Kalau dah bagi salam baru setakat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ingat, dia kembali, tak apa. Tapi kalau dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Astaghfirullahalazim kan, zikir-zikir. Tadi tak baca Fatihah ya, tak ada lah. Masa dah tamat, maka dia kena sembahyang semula. Boleh faham kan? Okey, itu soalan yang ketiga. As-su'alu ar-rabi', soalan yang keempat. Maza yaf'alul musalli iza nasiya adad ar-raka'at allati shalla wa syukran? Apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang sembahyang
sekiranya dia lupa terhadap rakaat berapa kan, ketika mana dia sembahyang. Ada jawapan dia. Faqad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha saha fi salati wa sajada lis-sahwi. Pernah dalam hadis menyatakan bahawa Nabi sendiri pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terlupa rakaat dalam sembahyang dan Nabi sujud sahwi. Apa hadisnya? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan faqila lahu azida fi as-salati faqala wa ma zalika qalu sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallama. Satu ketika Nabi terbuat 5 rakaat tak sengaja. Lalu sahabat bertanya, ada tambahan ke dalam sembahyang? Maka Nabi kata, apa dia? Maka mereka menjawab, kamu wahai Rasulullah sembahyang 5 rakaat. Maka Nabi pun sujud sahwi dan Nabi pun Nabi pun sujud sahwi sekali lagi selepas sembahyang kan. Selepas sembahyang bagi salam, tiba-tiba sahabat tegur, maka Nabi pun sujud sahwi. Menunjukkan bahawa tak apa kalau kita tersilap dalam sembahyang. Ringkas yang ceritanya, apabila seseorang itu dia tak ingat rakaat keberapa dalam sembahyang, dia kata rakaat kedua, ketiga, 2 atau 3, maka dia kena guna 2. Rakaat 4 atau 3, dia kena guna 3 kan. Walaupun hakikatnya 4 dah, tapi dia tak ingat, dia syak kan, maka dia guna 3 lah. Maka dia kena guna 3 dan kena tambahlah rakaat yang tak cukup tu, dan dia kena dia kena sujud sahwi. Soalan yang kedua, bagaimana sekiranya selepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, dia wirid baca doa, dia naik kereta, aku sembahyang zuhur tadi berapa rakaat ya? 3 ke 4. Ini lepas sembahyang ni kan. Maka jawapan dia, tak payah layan, sebab daripada syaitan, tak payah layan kan. Jadi yang kita kena layan hanyalah ketika mana dalam sembahyang. Ketika mana dalam sembahyang 3 atau 4 guna 3 kan. Kalau kita syak lah kan, 2 atau 3 guna 2. Tapi kalau lepas sembahyang tak payah layan, kira sah dan berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan 4 soalan tadi memberi ilmu kepada kita malam ini, dan insyaAllah kita akan cuba cari lagi soalan-soalan yang berkaitan dengan ibadat kita, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan akhlak kita. Banyak sangat dipanggil al-as'ilah wal ajwibah. Rupanya ada kan, ada soalan, ada jawapan. Jadi dia memberi ilmu kepada kita mudah-mudahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.